topik baru kita hari ni adalah tentang periodic table. Okay, periodic table ni pun awak dah pernah jumpa semasa sekolah menengah, betul tak? Betul. Betul, okey. Topik ini dia tak akan masuk dalam final awak, tetapi UPS akan masuk, UPS 2 akan masuk dan juga soalan daripada topik 3 ni akan awak akan jumpa dalam assignment awak. Sepenuhnya assignment awak melibatkan topik 3 tentang periodic table. Berapa persen awak punya assignment? Total up dengan awak punya PSPM, your practical test, assignment awak 15%. Okay, 15%. If you can score dalam awak punya assignment 15%, macam tu je awak boleh dapat. Okay. And untuk assignment, sebelum kita awak submit your assignment, saya nak buat some presentation among of you. So get ready je lah nanti. Okay. Alright. This is our overview for this topic. Okay, kita akan tengok 3.1 is about the classification of element. Kita akan tengok period number, group number, block, metal dan metal, metalloid and position from electronic configuration. From chapter 2, as I said before, kita akan guna yang kita belajar tu SPDF notation tu kita akan guna dalam chapter 3 ni. Okay, in periodic table, elements are arranged in order of increasing proton number. Okay, maksudnya kita akan start daripada apa? Daripada hydrogen, right? We start with hydrogen, lepas tu helium, lithium, beryllium sampailah habis. Tu mengikut increasing proton number. Okay. Adakah awak sudah buat list of SPDF notation yang saya suruh hari tu? Dah. Pada proton number 1 sampai proton number 20. Dan saya nak awak hafal lah. Elemen ni bermula dengan hidrogen sampailah kalsium. Proton number 1 sampai proton number 20. Ke column is called a group. Okay ni, vertical column ni. Ini group. So kalau kita nak baca, kita kata dia down the group. A horizontal row, nama dia apa? Period. So kalau kita nak baca, kita kata across the period. Ini kita kata down the group. Okay. Cara nak baca periodic table, kita akan baca daripada kiri ke kanan. Across the period tu dia merujuk kepada from left to right. Down the group, from up to down. Okay. Tu cara nak baca periodic table. Okay, groups ada berapa? Kita ada group 1 until 18. Okay, kalau tengok periodic table ni group yang pertama, group 1. Group 2. Masa secondary school awak terus jumpa group 13, betul tak? Group 1, group 2, group 13. 14, group 15, group 16 sampailah group 18. Okay, tapi mana group 3? Group 3 ni dekat sini. Ini kita panggil ni apa ni? Elemen apa ni? Transition. Transition element. Okay, so group 1, group 2, group 3 sampai group 12 ni adalah transition element. Bermula dengan scandium sampailah zinc. Itu adalah transition element. And then kita ada boron sampailah ni adalah group 13 until group 18. Okay. Elements in the same group have the same number of valence electron. Ni pun awak dah belajar. Same valence electron maksudnya the elements are from the same group. Example, sodium and potassium both found in group 1. Mana sodium? Okay, this is sodium. Potassium apa? Potassium simbol apa? K. Okay, sebut potassium bukan kalium. Ramai lagi yang confuse, saya sebut kalium. Kalium dalam bahasa Melayu. Sodium, not natrium. Natrium dalam bahasa Melayu. Awak masuk matrik, kita belajar dalam bahasa Inggeris. So sodium and potassium, both are from group 1. Maksudnya dia mempunyai 1 valence electron. Kalau beryllium and magnesium, berapa valence electron dia? 2. They are from group 2. Kalau oksigen, how many valence electron? 6 valence electron. So dia berada pada group 16. Okay, so dah faham lah tu. Okay, so ini kita nak tengok
kita nak kaitkan our periodic table dengan SPDF notation yang kita dah belajar hari tu. Okay. Alright, so ini general lah, general. Group 1 and group 2 dia adalah alkaline metal. Okay, group 1 alkaline metal, group 2 alkaline earth metal. Maksudnya 1 and 2 dia mempunyai sifat base. Okay. Group 13, 14, 15, 16, 17 and 18 ini adalah group yang mempunyai sifat acid. Nanti at the end of this topic kita akan tengok pula sifat dia. Okay. Kalau awak tengok ni NS1, NS2 ni semua ni, ini adalah daripada kita punya electronic configuration. Nanti kita akan tengok macam mana kita nak relatekan dia. Okay, period number from 1 to 7. Okay, so kat mana period? Bermula dengan period 1. Period 1 kita hanya ada hydrogen and helium. Period 2, lithium, beryllium sampai neon. Period 3, sodium sampai argon. Period 4 dan seterusnya. Macam mana kita nak tentukan period? Adalah berdasarkan principal quantum number. Okay, awak buat SPDF notation. Awak tentukan valence electronic configuration. Jadi kita boleh tahu highest principal quantum number dia berapa. Okey, contohnya aluminium. Aluminium kita ada 13 proton number. Okey, so macam mana aluminium punya SPDF notation? Tell me. 1s2. 1s2. 2s2. 2s2. 2p. 2p6. 3s2. 3p. 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 1. Aluminium ada 13 elektron. Dia ada 13 proton, so dia ada 13 elektron. So macam mana dia punya valence electronic configuration? Kita tengok pada highest n. Mana highest n? 3. So valence electronic configuration is 3. 3s2, 3p1. Saya dah sebut dah hari tu. 3s2, 3p1 is our valence electronic configuration. Kalau kita sebut daripada 1s2 sampai 3p1, itu adalah electronic configuration. Kalau depan tu ada perkataan valence. Valence electronic configuration, kita ambil yang the highest principal quantum number. Okey, jadi dekat sini N yang paling tinggi adalah 3. Indicates that this aluminium is from period 3. Period 3. Kita tengok highest principal quantum number, maksudnya dia adalah dalam period 3. Valence electron, maksudnya pada N3 kita ada 2 plus 1 electron. 3 valence electron, jadi dia adalah group apa? 13. Group 13. Okay, group 13. Thank you. Okay, contoh. Ni dia bagi contoh sodium. Kita buat electronic configuration. Highest principal quantum number kita adalah 3. Ni valence electronic configuration, 3s1. 3 pada highest n menunjukkan dia berada dalam period 3. With how many valence electron? Berapa valence? 1 valence electron. Maksudnya dia berada pada period 3 group 1. Group 1. Okay. Okay, chlorine. Chlorine not 11 and actually 17. Okay. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. So the highest n is 3. This is our valence electronic configuration. Jadi dia berada pada period berapa chlorine? 3. Period. Okay, betul tak period 3 chlorine? Ni chlorine. Betul tak period 3? Betul. 1, 2, 3. Period 3. Group mana? Group 17. Group 17. Macam mana tahu? 2 plus 5 adalah 7 elektron valence. So dia berada pada group 17. Okay. Alright. Seterusnya. Okay, kita nak tengok tentang block. Block ni daripada periodic table ni ada 4 jenis block. Yang pertama nama dia block S. S block. S block group berapa ni kelas? Group
1 and 2. 1 and 2. Ini group S block. Okay. P block group mana? Group 13 until 18. 18. Okay. So mana group 13 ni? Group 13 sampailah 18 ni adalah P block. Group block D, group 3 until 12. Maksudnya dia melibatkan transition element. So ni nama dia D block. Macam awak duduk asrama kan nanti adalah dia punya blok-blok tu kan. So ni S block, D block, P block. F block adalah lanthanides and actinides. Yang mana ada kat bawah ni? Ni kita tak belajar ni. Okay, this one kita tak belajar. Kalau awak berminat untuk belajar, awak ambil lah kimia nanti. Nanti dekat U nanti yang mungkin akan belajar lah benda ni. Okay. Alright. So ada 4 blok. S block, D block and P block. So kita nak tahu macam mana kita nak tentukan block of our element berdasarkan SPDF notation. Okay. Group 1 and 2. The filling of valence electron involve the S orbital. Okey, sebab itulah dia dinamakan block S. Contohnya hidrogen, electronic configuration dia 1s, SY. 1. Beryllium 1s. 1s, 1s2. Sodium, awak buat electronic configuration dia berhenti pada 3s1. So ni adalah valence electronic configuration. Kalsium buat electronic configuration dia berhenti sampai 4s2. Okey, bila dia elektron valence dia berada pada s orbital, maksudnya dia berada pada block S. Okey, maksudnya block S melibatkan 2 grup sahaja iaitu group 1 and group 2. Sifat apa group 1? Alkaline. Alkaline metal. Group 2 is alkaline earth. So dua-dua ni bersifat alkali. Okey, itu adalah S block. P block. Okey, P block dia melibatkan group 13 until group 18. Group 13 until group 18. Okey, P block ini valence dia kita akan berakhir dengan NSNP. Okey, because dia bermula dengan group 13, so NS2 NP1. Contohnya aluminium tadi 3s2 3p1 is our valence electronic configuration. Generally ns2 np1. Okey, lepas ns2 np1 sebelah dia silikon ns2 np np2. Lepas tu ns2 np3 sampailah argon ns2 np6. Tapi kita dah tahu dia punya period, so kita letaklah 3 dekat sini. Okay, 3s ni kat sini. Because dia adalah daripada period 3. Tapi secara general dia adalah n. Okay, so when your electronic configuration dia berakhir dengan nsnp, maksudnya elemen awak tu daripada P block. Okay, itu melibatkan group 13 until group 18. Okay, jelas tak kelas setakat ni? Jelas. Okay, so saya teruskan. D block tadi adalah transition element. Okay, the filling of valence electron involve ns and n-1d orbital. Kenapa n-1d? Okay, contohnya kita ambil contoh yang mula-mula dulu. Transition element, scandium. Okay, can you tell me the valence electronic configuration scandium? Kita mula dengan 1s2 and then 2s2. 2s2 2s2, 2p6, 3s2. 3s2, 3p6, 3p6, 4s2. 4s2. Then lepas 4s2 ingat apa? 3d1. 3d1. Okay, untuk elemen transition element awak tengok dia 4s2 3d1. 4s2 3d1. 3d ni belum penuh lagi. 4s2 3d1. Okey, sebelah dia 4s2 3d2. 3d2. Sebelah dia lagi 4s2 3d3. 3d3. So secara general dia adalah ns2
untuk yang ni dengan n minus 1 D2. Nampak kelas? So kalau ini 4S2 3D2. Boleh? Boleh faham? Boleh. Okay, so itu adalah transition element. Sampailah zinc penuh. 4S2 3D. 3D apa? Zinc. 6. Penuh. D penuh. 3D. 10. Okay, so dia bagi contoh kat sini vanadium 23. So dia berakhir dengan 3D3 4S2. So kita tahulah dia daripada transition element. Group berapa? Group berapa kelas? Macam mana kita nak tahu group dia? 5. Okay, kita tambahlah valence elektron dia. 3 tambah 2. 3 plus 2 dapat 5. Okay, because dia dalam D block, dia bukan lagi 15. Kalau 15 tu dia NSNP. If your electronic configuration NS2NP3. Itu adalah group 15 because dia dalam P block. Tapi kalau 3D3 4S2, 5 kan? 5 valence elektron. Tapi dia berada dalam group 5. Okay, scandium group berapa scandium? Scandium group berapa tadi? 3. 2 plus 1 group 3. Okay, scandium group 3. Period apa? Period 4. Macam mana nak tentukan period of transition element? Kita tengok highest principal quantum number juga. In this case, 4 ni highest principal quantum number. So dia dalam period 4. Period 4 group 3 D block. Okay. Kalau vanadium, period 4 group 5 block D. Block D. Okay. F block ni yang saya sebut tadi, lanthanides and actinides yang dekat bawah ni, dia punya filling valence or electron 4F and 5F. Ni secara general lah awak punya information. Okay. Secara general juga dekat sini, dia dah buat conclusion dekat sini. Main group element S block, group 1, group 2. Okay, ini transition element D block. And P block adalah group, start dengan group berapa? 13 until group 18. Okay. Okay. Without referring to the periodic table, classify this element according to their group, period and block. Siapa nak cuba? Atau saya panggil lah. Saya dah buat ni dah ni. Ni. Ni nama ni yang saya cuba tadi. Okay. Saya nak panggil lah. Kita tengok siapa yang kena. Yap Wei Sen. Yap Wei Sen? Okay, Yap Wei Sen. Okay, tell me the group, period and block for potassium. Buat dulu electronic configuration dia. 1S2. 1S2. 2S2. 2S2. 2P6. 2P6. 3S2. 3S2. 3P6. 3P6. 4S1. 4S1. So? Group apa? Group Period 1. apa? Block apa? Group 1. Period 4. Period 4. Block? Block S. Block S. Okay, thank you. Yap. Okay, next. Next untuk klorin. Klorin ni contoh tadi pun dah tunjuk klorin ni. Muhammad Rashdan. Muhammad Rashdan Helmi. Ya, 6. Okay, klorin. Electronic configuration. Klorin 1S2, 1S2, 2S2, 2S2, 2P6, 2P6, 3S2, 3S2, 3P5. 3P5. Okay. Group apa? Group 17. Group 17. Period? Period 3. Period 3. Block? Block P.
Block P. Thank you Rashidan. Okay, last one. Titanium. Kita tengok siapa yang kena. Nurul Hazwani. Nurul Hazwani sama Nurdin. Yes. Valence, dia punya electronic configuration. 1s2, 1s2, 2s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3s2, 3p6, 3p6, 4s2, 4s2, 3d2. 3d2. Okay, group berapa? Group 4, Group 4, period? period 4, Period 4, block? block D. Okay, thank you. Very good. Okay, now kita boleh teruskan lah sebab tengok macam dah faham kan? Okay, ni jawapan yang tadi lah. Okay. Now kita nak tengok dia punya sifat metal, non-metals and metalloid. Actually awak boleh baca juga ni. Kita ada metals. Group mana metals? Kalau tengok ni, group 1, group 2, kecuali hydrogen lah. Okay, ni metal. And then non-metals, upper right quarter of the table. And then kita ada semi-metal. Semi-metal yang mana? Semi-metal. Yang hijau ni. Ini semi-metal. Aluminium, metal juga. Tapi dia basic metal. M43, yes. Okay, nanti kita akan belajar M43. M43 tu dia punya sifat. Sekarang ni dia punya metal or non-metal or metalloid. Okay, ni awak boleh tengok dalam nota pun ada tentang metal, non-metals and metalloid. Okay, dah 3.1 dah settled. Okay, ada soalan tak tentang periodicity? Not periodicity, classification of element. So daripada electronic configuration, awak dah boleh tentukan apa? Group, period and also block of your element berdasarkan valence electronic configuration. Ingat, valence electronic configuration adalah with highest principal quantum number. So kita tengok berapa highest principal quantum number, dia berada pada blok mana dan kita tak boleh tahu dia berada pada group mana. Okey, boleh saya teruskan? Boleh, madam. Boleh, okey. So saya teruskan. Alright, so kita nak belajar tentang periodicity. Kita nak tengok tentang atomic radii ataupun radius ataupun size. Okay. Across period, across the first row of transition element down the group. Compare atomic radius and ionic radius. Define term isoelectronic. Compare radius. First and second IE. Define electronegativity. Variation of electronegativity and acid base character. Okay. Ni dia punya number ini. Abaikan kurang tepat tu kat tepi tu. Okay. Alright. So, term yang perlu awak tahu untuk kita menerangkan tentang size. 3 benda ni awak kena tahu. Nuclear charge, effective nuclear charge and shielding effect. Pernah dengar tak perkataan ni? Have you heard? Yes. Yang SES daripada program SES pernah dengar? Program masa kata tak pernah dengar. Okey. Yang baru masuk ni tak apa, kita akan belajar apa dia effective nuclear charge apa semua term tadi tu. Okey. Ada 2 faktor. Okey, ni awak boleh jot down into your short note. Factors affecting atomic size, 2 benda ni. Very important ni. ZEFF ataupun effective nuclear charge and the second one is shielding effect. Okay, saya akan pergi secara general dulu. Because dalam topik ni kita akan tengok macam mana trend of atomic radius across the period and down the group. Kalau awak tengok ni across the period, contohnya saya ambil period 2. Cuba awak tengok period 2 across period. Makin kecil ataupun makin besar? Cuba tengok across period 2. Makin kecil. Makin kecil, makin kecil, makin kecil. Betul tak? Across a period, size of atom becomes smaller. Tak kisahlah period 1 ke, period 2 ke, period 3 ke. Kalau period 3 pun sama kan? Makin lama makin kecil. Okay, tapi kalau down the group, kita tengok down the group pula. Down the group makin? Besar. Makin besar. Okay, group 1, group 2 makin besar juga. Group 13.
Makin lama makin besar kan? Okay. Across the period, size become smaller but down the group size become bigger. During your secondary school, awak dah pernah belajar kan tentang size ni? Am I right? Betul. Betul. Okay, maksudnya awak dah tahu bersedikit tentang size of atom ni. Okay, so kita tengok the first one. Apa dia? Kita akan tengok across period dulu. Kenapa size become smaller? Okay, contohnya kita akan ambil period 3 lah contohnya. Okay, kalau across period, okay, across period, awak tengok daripada ini period 4, saya nak ambil period 3. This one period 3. Okay. Daripada sodium. Sodium, dia punya valence electronic configuration macam mana kelas? 3s? 3s1. Magnesium? 3s? 2. Aluminium? 3s2, 3p? 1. Silikon? 3s2, 3p? 2. Seterusnya? 3s2, 3p? 3. Until argon 3s2, 3p? 6. 3p6. Okay. Alright. So awak tengok apa yang sama dekat sini? Okay, apa yang sama dekat sini? Dia punya 3 ni apa? Period. Period, yes. Period. Dari segi quantum number apa dia ni? 3 ni. Same. Nama apa ni? Energy. Quantum number apa ni? Principal quantum number. Okay. So kita boleh tahu across period N same. N sama maksudnya energy level dia sama. Orbit dia sama kalau dari segi orbit yang awak dah faham hari tu. Shell dia sama banyak. Tapi apa yang berbeza? Apa yang berbeza? Size. Sebelum kita cerita tentang size. Group. Group. Apa ni? Valence electron. Yes, valence electron. Okay. N are same but valence electron tak sama kan? Valence electron makin bertambah ke makin berkurang? Bertambah. Okay. Valence electron dia increase across period. Okay. Ni saya nak cerita secara general dulu. Valence electron increase across a period. Kenapa valence electron increase across a period? Because proton number bertambah. Betul tak proton number bertambah from sodium to argon? Sodium 11, argon 18. Okay, proton number increase maksudnya nuclear charge dia pun increase. Z increase because proton number increase. Proton number increase. Z ni adalah nuclear charge. Okay. So bila Z increase, effective nuclear charge also increase. Okay, saya nak awak fahamkan dia punya kaitan dulu. When Z increase, effective nuclear charge also increase. Okay, bila effective nuclear charge increase, okay, this is point that you have to masukkan dalam punya explanation. Kita akan cerita tentang attraction between nucleus and outermost electron ataupun valence electron akan increase or become stronger. Okay. Nukleus, katakan nukleus ni, tarikan antara nukleus and 3 elektron valence, satu elektron valence dalam sodium compare to tarikan nukleus dengan 2 elektron valence dalam magnesium. Dalam magnesium ni dia lebih kuat. Okay, faham tak maksud saya? Berbelit-belit saya cakap kan. Maksudnya tarikan antara nucleus and outermost electron become stronger across the period.
Because effective nuclear charge dia increase. Okay. Take note dulu Okay. When attraction makin kuat. Okay. Cuba awak bayangkan. Kalau attraction tu makin kuat. Distance makin rapat ke makin jauh? Rapat. Okay. Distance between apa? Nucleus and outer electron become smaller or bigger? Smaller. Become smaller. Okay. Ataupun kita boleh katakan electron are pulled closer to the nucleus. Because of effective nuclear charge, electron are pulled closer to the nucleus, make the distance between nucleus and outer electron smaller. Jadi kalau dah distance makin kecil, what can you say about the size? Size become? Smaller. Smaller across a period. Okay. Ada soalan tak setakat ni? Tak ada. Okay, apa dia effective nuclear charge? Okay, tadi saya dah ceritakan effective nuclear charge. Apa dia sebenarnya? Dia adalah charge felt by the valence electron as a result of shielding effect by other electrons. Okay, dia punya simbol dia ZeFF. When effective nuclear charge increase, nucleus attraction towards electron become stronger. Bagi banyak valence electron, effective nuclear charge dia makin kuat. Okay, ada soalan setakat ni tentang effective nuclear charge? Okay, saya nak awak fahamkan, awak ingat point apa yang perlu masukkan when kita cerita tentang across period adalah kita akan cerita tentang effective nuclear charge. Okay, bila cerita tentang effective nuclear charge, higher proton number, higher nuclear charge, higher effective nuclear charge, stronger attraction between nucleus and outermost electron, distance become smaller, size become smaller. Okay. Okay, contohnya sodium dengan magnesium ni kita boleh tengok. Dia punya inner electron dia. Okay, macam mana nak tahu? Kita akan buat dulu electronic configuration. Sodium sampai 3s1 kan? Magnesium sampai 3s2. Okay. Bilangan proton number Z dalam sodium adalah 11. Okay, sebenarnya dia ada cara nak kira dia. Okay, tapi awak tak perlulah nak kira, ni untuk pemahaman awak sajalah. Okay, macam mana kita nak kira effective nuclear charge? Z minus number of inner electron. Contohnya kalau sodium, Z dia 11, tolak inner electron. Inner electron ni adalah elektron yang dalam inner orbital. Yang outer ni ini, because it adalah outermost. Okay, so kalau 3s1 ni outermost, yang ini semua ni bermula daripada 1s2 sampai 2p6 ni kita katakan inner. Okay, inner elektron 10. Yang ni pun inner elektron dia 10. Tapi disebabkan proton number dia besar, 11 tolak 10, effective nuclear charge dia 1. Tapi kalau magnesium, 12 tolak 10, effective nuclear charge dia 2. So mana lebih kuat effective nuclear charge? Sodium atau magnesium? Magnesium. Magnesium lebih kuat. That's why dia punya size lebih kecil. Okay. Okay, down the group pula. Cuba tengok down the group tadi, size become? Size become? Bigger. Size become bigger. Okay, kenapa size become bigger? Okay, contohnya kita ambil group 1. Group 1, valence dia 1s, 1, hydrogen. Okay, ke bawah, lithium, 2s, 1. Ni valence electronic configuration. Sodium, 3s, 1. Potassium, 4s, 1. Dan seterusnya. Okay, apa yang sama ni? Kalau down the group. Electron valence. Electron valence dia akan sama. Semuanya satu. Tapi yang berbeza apa? Principal quantum number. Okay. So, awak boleh sebut down the group and increase. Or principal quantum number increase. Okay, but valence electron sama kan? Okay, awak boleh sebut but valence electron same. Okay, so
kalaulah dia punya principal quantum number makin bertambah, okey, istilah yang kita akan guna adalah shielding effect. Shielding effect akan increase. Down the group, proton number increase. Okey, boleh sebut juga kat sini. Proton number increase. Proton number increase. Principal quantum number increase but valence electron are same. Shielding effect will increase, which makes the attraction between nucleus and outermost electron kuat ke lemah? Lemah. Lemah. Weaker. So kalau weaker, distance makin besar ke makin kecil? Besar. Okay, distance between nucleus and outermost electron become weaker. So bila weaker, size become? Bigger. Size become bigger. Keluar pula. Okay, size become bigger. Ni bigger. Okay. Apa dia sebenarnya maksud shielding effect? Okay, ni saya tunjuk contoh. Contoh group 1, contoh group 1 tadi. Yang bertambah adalah energy level. Okay, katakan ni group 1. Okay. Period 1, dia ada 1 energy level sahaja. Period 2, dia ada 2. Period 3 ada 3. Tapi kalau down the group, bilangan elektron dia sama kan? Betul tak? Bilangan elektron dia sama. Okey, sekarang ni saya nak cerita tentang apa dia shielding effect. Kalau dari segi maksud, shield tu apa shield? Perisai. Perisai. Okey, yang suka main game ni dia tahulah shield tu apa kan? Dia perisai. Okey, apa yang perisai tu sebenarnya? Kita nak tengok attraction antara nucleus and outermost electron ni. Kalau group 1, period 1, dia ada 1 sahaja. Energy level. Tapi kalau period 2, dia dah ada inner electron dekat sini. So bila dah ada inner electron dekat sini, contohnya tadi lithium 1s2 2s1. Okey, betul tak? 1s2 2s1. Betul ke? Betul lah, 1s2 2s1. Okey, so dekat sini dah ada 2 elektron. Bila dia dah ada 2 elektron, attraction between nucleus and outermost electron dia is shielded by the inner electron. Faham tak ayat saya? Outermost electron is shielded by the inner electrons. Okay, bila masuk kepada period 3, makin banyak tak inner electron dia? Makin banyak tak inner electron? Banyak. So bila makin banyak inner electron, shielding effect makin banyak tak? Makin tinggi tak? Tinggi. Makin tinggi shielding effect. Maksudnya elektron valence dengan nukleus tu dia terhalang oleh inner electron. Lagi banyak inner electron, lagi tinggi shielding effect. That's why down the group, shielding effect will increase. Bila shielding effect increase, attraction between nucleus and valence electron become weaker, size become Bigger. size become bigger. Okay. Sangat jelas Jelas. Okay. Ini awak boleh bacalah dalam awak punya nota ya. Okay, so ni secara kesimpulan lah. Across period, left to right, atomic radius decrease. Down a group from top to bottom, atomic radius increase. Okay. Ini secara gambar rajah lah. Okay, awak dah faham tadi kan? Okay. Soalan seterusnya. By referring to the electronic configuration arranged set in order of increasing atomic size, explain. Okay, first kali kita kena buat apa kelas? Kena buat apa? Kena buat? Configuration sebab kita nak compare dia punya size. Bila kita dah tahu dia punya electronic configuration, barulah kita boleh arrange. Okay, so saya dah tunjukkan dia punya electronic configuration ni kan. Okay, saya nak minta awak explain. Okay, saya nak minta awak explain. Jadi kita akan tengok siapa yang kena pula ni.
Nurul Husna. Mana Nurul Husna? Nurul Husna? Okay, Nurul Husna. Cuba explain why potassium smaller than rubidium, smaller than cesium. Berdasarkan electronic configuration. Kita nak cerita tentang apa ni? Apa persamaan ketiga-tiga elemen ini? Sama Sama apa? sama Apa yang sama? kumpulan. Okay, same group. Kenapa awak kata dia same group? Sebab satu. Apa yang satu? Dia punya apa tu? Apa ni? Kita panggil apa ni? Istilah Tak apa ingat ni? nama dia. Mana boleh tak ingat? Kena ingat lah. Apa ni? Satu ni menunjukkan apa? Elektron paling luar sekali apa? Electron valence. Valence elektron mereka sama. RB, K and CS have same number of valence electron. Okay? Tapi apa yang berbeza? Period. Okay, period berbeza. Why you said period dia berbeza? Berdasarkan apa? Dia punya apa tu? Ini apa ni? Nilai apa ni? Husna. Nilai apa? Nilai Nilai apa ni? Saya dah sebut banyak kali dah ni. Nilai apa? Husna, faham tak apa yang saya cerita tadi? sikit. Apa ya? Nilai apa ni? Nilai Quantum number apa ni? Quantum number apa? Siapa boleh tolong sebut dekat Husna quantum number apa ni? N. N apa N? Principal. Kenapa kawan awak yang lain boleh ingat, awak tak boleh? So ingat ini adalah principal quantum number. Yang kat depan ni, ini semua adalah principal quantum number ni. Indicates level and size of your orbital. Chapter 2. Okay Husna? Okay, teruskan Husna. Apa perbezaan N dia? N makin besar. Makin besar daripada siapa ke siapa? Daripada K ke nama tu? CS. Okay, from K to CS. to CS, to RB to CS. Okay, cara awak nak cerita bila nak explain dalam topik ni, awak kena sebut satu-satu. Awak tak boleh bagi general statement. Awak kena sebut. N increase from K to CS. Okay, kena sebut. Okay, next. So bila K meningkat, apa yang berlaku? Kalau down the group, kita akan cerita dari segi apa? Ingat ada dua faktor sahaja. Sama ada effective nuclear charge ataupun shielding effect. This one yang mana? Husna. Yang Z. Is it Zef? Husna ni tidur ke Husna tadi? Saya cerita. Bila N increase, apa yang meningkat? Bila N increase, apa yang meningkat? Shielding effect. Baru je tadi Husna saya cerita. Okay. Bila dia punya shell bertambah. Okay, dengar sini Husna. Dengar baik-baik. Nanti saya nak suruh awak ulang. Okay. Bila N increase, inner electron akan bertambah. Inner electron increase. When inner electron increase, shielding effect will increase. Okay, cuba sebut Husna. Awak faham ke tak saya sebut tadi? Bila N increase, inner effect dia akan increase juga. Inner apa? Inner effect. Inner Inner electron. Inner electron increase. Okay, lepas tu shielding effect dia pun increase. Okay, shielding effect increase. So when shielding effect increase, what can you say about the attraction between nucleus and outermost electron? Increase. Is it? Bila dia dah shielding effect, dia perisai.
Kan kita belajar, saya sebut tadi kan, perisai. Banyak perisai dia melindungi valence elektron. Awak punya nukleus dengan valence elektron makin jauh. Because inner elektron ni banyak. So attraction become? Decrease. Decrease or attraction become weaker. Husna, kena faham betul-betul, nanti awak nak jawab assignment ni. Okay? Dan juga UPS. Higher shielding effect or when shielding effect increase, attraction between nucleus and outermost electron become weaker. Jadi kita boleh sebut attraction between nucleus and outermost electron become weaker daripada mana? Siapa yang paling lemah? From K. Adakah K paling lemah attraction? Tak, CS. CS lah paling lemah attraction sebab dia ada banyak lagi inner shell. So K to RB to K, attraction become Weaker. from CS to K. Attraction become Weaker. betul tak kelas? Weaker. Stronger. Stronger. Kalau saya sebut from K to CS barulah weaker. Boleh faham Husna? Oh, faham. Okey, saya tukar je tadi tu. Nak suruh awak fokus sikit. So bila weaker, size become? Weaker, size become bigger. Size become bigger. Okey, Husna kena study lebih sikit. Kena fokus sikit. Husna. Okey, seterusnya. Ni awak boleh tengok dalam nota kuliah sebenarnya dah ada dah ni. Okey, next. Magnesium, calcium and potassium. Okey, so electronic configuration dah diberi dah ni. Okey, so saya nak panggil siapa yang kena ni. Nur Ashikin. Nur Ashikin? Yes, madam. Okay. Can you compare the size of these three atoms? Siapa yang paling kecil? Magnesium. Okay, magnesium yang paling kecil. Lepas tu? Calcium. Calcium. Lepas tu? Kalium. Potassium. Potassium. Okay, very good. Magnesium smaller than calcium, smaller than potassium. Okay, kenapa awak kata magnesium paling kecil? Awak tengok apa? Shell dia. Shell dia ataupun quantum number apa? Sebut quantum number apa? Principal quantum number N. Principal quantum number of magnesium 3. lebih Kecil. kecil compare to potassium and Calcium. calcium. Okay. So kalaulah dia punya principal quantum number dia lebih besar, lebih kecil, Mg has lower N. So bila principal quantum number dia lebih kecil, kita akan cerita dari segi apa? Shielding effect or effective nuclear charge? Shielding effect. Yes, very good. Ashikin. Kita akan cerita tentang shielding effect. Siapa yang mempunyai shielding effect yang lebih kuat? Mg. Shielding effect yang lebih tinggi? Calcium. Calcium and potassium. Okay, dua-dua ni sebab dia ada 4 ni. Okay, dia mempunyai inner elektron yang sama. Okay, awak compare dia punya shielding effect ataupun awak boleh kata magnesium has lower shielding effect compared to calcium and potassium. Okay, so attraction between nucleus and outermost electron in magnesium is stronger. Betul tak Ashikin, stronger? Betul. Betul. Okay, now compare potassium and calcium pula. Potassium and calcium. Kita nak cerita daripada ZEF ataupun shielding effect? ZEF. Okay, macam mana nak cerita? Cerita dulu dia punya ni, principal quantum number. Principal quantum number dia same. Same, okay, tapi apa yang berbeza? Electron valence. Valence elektron berbeza. Proton number berbeza tak? Proton number sama. Ya ke sama proton number?
proton number increase. Proton number increase. Increase daripada kalsium tu? Potassium. Potassium. Okay, so bila proton number increase, nuclear charge? Nuclear charge increase. Increase. Effective nuclear charge? Increase. Okay, effective nuclear charge increase. Attraction? Increase. Attraction apa? Cuba sebut dalam ayat yang penuh. Attraction between nucleus and outermost electron become increase. Daripada siapa ke siapa? Siapa lebih kuat? Daripada kalsium ke potasium. Daripada kalsium ke potasium. Siapa yang lebih kuat attraction? Potasium atau kalsium? Kalsium. Kalsium lebih kuat attraction compared to potassium. So distance become Closer. Distance become smaller or become closer. Okay? And then size become Smaller. okay. Thank you Ashikin. Nah, nampaklah dia dah faham sikit. Okay? Ada soalan tak setakat ni? Ada soalan nak tanya? Madam, Yes. boleh tak Madam ulang balik macam mana nak explain untuk B ni? Untuk B. Okay. Explain macam mana. First kali awak compare antara principal quantum number. Okay, awak sebut magnesium has 3 principal quantum number but potassium and calcium has 4 quantum number. Ataupun awak boleh sebut magnesium has smaller quantum number compared to calcium and potassium. So, shielding effect in magnesium is lower compared to potassium and calcium. When shielding effect increase, attraction become stronger. Attraction apa? Between nucleus and outermost electron in magnesium become stronger. So, size become smaller. Okay, itu dah selesai antara magnesium dengan dua ni. And then compare pula dua ni. Potassium and calcium have same principal quantum number but different proton number and valence electron. Okay. Calcium has higher valence electron. Thus, effective nuclear charge in calcium is higher compared to potassium. Okay, bila effective nuclear charge is higher, attraction between nucleus and outermost electron become stronger. Electron are put closer ataupun distance become smaller and size become smaller. Okay? Awak boleh buat ayat awak sendiri sebenarnya. Yang penting ada point. Ada awak sentuh tentang shielding effect. Ada awak sentuh tentang effective nuclear charge. Okay? Ni dalam nota kuliah pun ada yang saya dah share dalam awak punya Google Classroom. Awak boleh tengok. Ni saya tak nak sebut balik lah. Awak baca sendiri nanti Madam. Yes. So kita tak payah tahu kan nilai ZEF atau nilai shielding. Nilai ZEF tak perlu tahu. Awak cuma perlu tahu dia punya kesan sahaja. Okay? Madam. Alright. Okay, so sekarang ni kita nak tengok transition element pula. Okay, start daripada scandium sampai zinc. Atomic size decrease at first. Decrease at first ni maksudnya kita tengok mula-mula dia macam makin kecil. Makin kecil kan? Tapi remain fairly constant. Mula-mula nampak makin kecil tapi lama-lama macam lebih kurang sama je. Dia punya size tak berubah. Okay, kenapa? Kenapa dalam transition element walaupun dia across the period, tadi kita belajar across the period size become smaller. Tapi dia tak sama pada transition element. Transition element mula-mula je nampak makin kecil. Tapi lama-lama dia macam lebih kurang sama dia punya size. Reason dia kenapa? The d electron field inner orbitals. So they shield outer electron from the increasing nuclear charge yang ni, much more effectively. As a result, the outer 4s electron are not pulled closer. Faham tak ayat dia ni? Okay, dia macam ni Kita tengok scandium. Scandium, kita akan mula dengan scandium dulu. Scandium, dia punya valence electronic configuration 4s2 3d 1. Betul tak kelas?
Betul. Output daripada 1s2 dia akan berakhir dengan 4s2 3d1. Titanium Ti 4s2 4s2 3d2 3d2. Okey, seterusnya 4s2 3d3 3d3. Seterusnya 4s2 3d4 3D4. 4s2 3d4. Tapi ni anomalous. Dia akan jadi apa? 4s1 4s1 3d5. 3d5 Yes, very good. So dia tak akan jadi ni. Dan seterusnya sampailah 4s2 3d10. Okey. Apa maksud ni tadi? Maksud yang ni. Dia field 3d orbital tu inner orbital. Okey. Macam saya dah explain sebelum ni kelas. After we fill the electron, siapa sekarang ni outermost orbital? 4s ataupun 3d? Siapa yang paling luar? 4s atau 3d? Ataupun siapa yang higher energy level? 4s atau 3d? 4s. That's why kelas kadang-kadang kalau baca buku, some of the books dia akan tulis ni sebagai 3d1 4s2. Tak ada masalah. Sebab after we fill the electron, 4s tu lebih tinggi daripada 3d. Okay, sekarang ni yang inner orbital 3d ataupun 4s? 3d. 3d dah jadi inner orbital. 4s dah jadi outermost orbital. Sebab dia highest principal quantum number. Size because of attraction between nucleus and outermost electron. Faham tak? Okay, so scandium, attraction between 4s2. Dekat inner orbital dia 3d1. Okay, bila Ti 3d2 4s2. Attraction antara nucleus and 4s2. Tapi sekarang inner elektron dia bertambah tak? Tambah. Bertambah. Inner 3d elektron bertambah. Kita keep adding elektron di dalam inner 3d orbital. Seterusnya 3d3 4s2. Attraction antara nucleus and 4s2 makin lama makin apa? Bila bertambah inner elektron, apa yang bertambah tadi kita belajar? Shielding effect. Shielding effect. Betul. Okay, when we fill the inner electron, the outer electron ni is shielded by the inner electron. Ataupun kita boleh sebut shielding effect increase when increasing the electron in inner 3d orbital. So bila shielding effect dia bertambah, attraction makin Lemah. okey, kali ikut makin lemah kan? Tapi disebabkan valence elektron dia sama tak ni? Sama. Sama. Valence elektron dia sama. So dia punya beza tu tak banyak sangat. Faham tak? Dia punya attraction antara nucleus and outermost elektron tu macam tak memberi kesan sangat. Faham? Faham. Okay, so that's why pada transition element, dia punya size kita boleh katakan dia almost tak berubah. Ataupun kita boleh sebut decrease at first but remain fairly constant. Okay, reason macam tadilah yang saya sebut tadi. Okay, ada soalan tak tentang transition element? Tak ada. Sangat jelas ha? Jelas. Jelas ke sangat jelas? Sangat jelas. Sangat jelas. Okay, seorang je sangat jelas. How about the others? Sangat jelas. Okay, very good. Okay, boleh teruskan? Boleh. Boleh ha? Okay. Ionic size. Okay, sekarang ni kita nak compare ionic size. Ion. Maksudnya dia dah jadi ion. Okay, ini awak boleh masukkan dalam awak punya short note. Cation are smaller and ions are larger. Cation kita buang ke kita tambah elektron? Buang. Kita buang. So that's why dia makin kecil. Anion kita tambah ke kita buang elektron? Tambah elektron. So secara logiknya pun awak dah boleh faham dah dekat sini. Okey, sekarang ni macam mana kita nak explain dia. Okey, contohnya sodium. Sodium electronic configuration sampai 3s1. Tapi in order to achieve octet, kita akan buang elektron daripada 3s. Dia jadilah Na+ with this electronic configuration. Tengok saiz dia makin kecil. Okey, kenapa saiz makin kecil? Saya nak awak tambah, awak masukkan dalam short note awak. First kali awak kena cerita electron are removed or electron are gained.
Okay, masukkan dalam short note awak. The second one, you have to state about the electron cloud. Sama ada dia shrink ataupun dia expand. Shrink ni dia mengecut. Expand dia mengembang. The third point, you have to state about the electron repulsion. And the last one, attraction of nucleus toward the remaining electron. Lepas tu baru awak buat conclusion about size. Okay, kita tengok tentang sodium. Sodium electron remove. Terbuang. Bila kita remove electron cloud akan mengecut. Sebab elektron dah kurang, electron cloud dia shrink. Kenapa electron cloud dia shrink? Because of this. Electron repulsion decrease. Asalnya ada banyak elektron. Kita dah buang satu, repulsion dia makin kurang. Bila repulsion kurang, electron cloud will shrink. Bila electron cloud will shrink, attraction between nucleus and remaining electron become stronger, size akan lebih kecil. Okay, jelas tak? Jelas. Okay, so kita tengok fluorine pula. Fluorine, in order to achieve octet, kita akan accept one electron into P5, become this ion. Size of F- sangat besar compared to its atom. Okay, macam mana kita nak explain? Macam point yang saya sebut tadi. Anion, electron are added or electron are gained. Okay, bila electron are gained, electron repulsion increase. When electron repulsion increase, electron cloud expand and then attraction nucleus toward outer electron become weaker, size of anion increase. Dia terbalik je daripada cation tadi. Okay, boleh nampak tak beza dia? Boleh. Boleh ha? Okay, ada yang tak faham tak dekat sini? Madam, kalau explain dalam point macam ni boleh ke? Boleh. Okay. Dalam chemistry awak tak perlu buat ayat panjang. Asalkan ayat awak lengkap. Maksud saya tak perlulah buat ayat bunga-bunga, tak payah. Straight to the point tapi mesti ayat yang lengkap. Okay. Maksud saya tu jangan awak tulis electron are added, titik. Janganlah cakap macam tu. Awak sebutlah. Anion forms, electron are added from the outer shell. Macam itulah. Jangan terlalu ringkas. Okay? Boleh? Okay, so saya rasa sangat senang untuk faham ni. Okay. Comparison of atomic radii with ionic radii. Okay, atomic. Kita tengok atomic ya. Lithium size dia 150. Lithium, ion dia adalah lithium plus. Lebih besar ke lebih kecil size dia? Kecil. Lithium plus 50 je. Lithium 150. Okay, reason dia kenapa? Tadi lah 4 point tadi. Pertama awak cerita elektron remove. Bila elektron remove, electron cloud shrink. Bila electron cloud shrink, electron repulsion Decrease. And then attraction between nucleus and remaining electron Stronger. Size of cation become Smaller. Very good. Okay. Bromine, Br minus dengan Br. Br 100, Br minus 200. Siapa lebih besar? Br minus. Br minus. Anion lebih besar. Okay, kenapa reason dia? Okay, sebut point tadi. Yang pertama? Electron are added. Okay, yang kedua? Electron Yes, electron cloud added. And then? Electron repulsion. Increase. Okay, attraction become? Bigger. And then size become? Increase. Bigger or size decrease. Okay, fahamlah tu. Okay. Alright, ni dalam bentuk gambar raja lah. Okay, ini dia compare group. Group 1 lithium, group 2 Be2+, group 3 B3+. Group 13, group 13 B3+. Size makin lama makin Kecil. Makin kecil kan? Lithium plus 90. Be2 plus 59. B3 plus 41. Ni period 2 ni period 2. Tapi bila pergi pada oksigen, tengok size dia lebih Besar. Okey, kenapa size dia lebih besar pula? Sebab elektron Elektron ni apa?
Pada anion. Dia anion, betul tak? Okay, kalau kita compare dari segi atom, yang biru ni size atom. Size atom ni 73. Lithium 134. Beryllium 90. Oksigen 73. Size atom dia makin yang biru ni. Sorry yang biru yang ni. Sekejap, saya padam ni bukan. Awak compare size atom dia. Lithium 134, beryllium 90. Okey. Yang ini boron 82. Makin lama makin apa ni? Smaller. Size atom smaller. Size of atom become smaller across a period. Tapi kalau ion, sama tak trend dia macam atom? Tak sama. Kalau ion, daripada lithium to boron, ion dia makin lama makin kecil. Tapi bila pergi kepada oksigen, nak tengok lebih besar daripada B3+. Kenapa? Sebab dia anion. Tapi oksigen O2 minus dengan F minus, makin lama makin kecil. Dia ikut balik dia punya trend dalam periodic table. Faham tak maksud saya? Faham. Boleh nampak perbezaan dia? Sama juga period 3. Across period, size atom becomes smaller. Across period, size atom becomes smaller. Tapi dari segi ion, sodium plus, magnesium 2 plus, Al3 plus, tiga-tiga ni adalah cation ion. Bila cation ion, size dia makin lama makin kecil. Tapi S ini, S2 minus, because dia adalah anion, dia adding electron cloud expand. Dia dah tak ikut trend atom dah. Dia dah jadi lebih besar daripada dia punya atom. And lebih besar daripada aluminium 3 plus. Tapi bila compare dengan chlorine minus, chloride ion, chloride ni lebih kecil. Kenapa? Dia ikut balik trend dalam periodic table tadi. Okey. Jelas tak kelas? Jelas. Okey, ada soalan sekarang ni? Boleh teruskan tak? Boleh. Okey, hari ni tak payahlah bincang ni dah bincang dah tadi. Kita compare antara atom dan juga cation, atom dan juga anion. Okey. Term isoelectronic. Apa dia isoelectronic? Iso ni maksudnya apa? Iso ni maksud dia? Sama. Sama. Apa yang sama? Apa yang sama? Electronic configuration. Yes, electronic configuration. So maksud isoelectronic, mungkin ditanya dalam punya assignment nanti. Apa maksud isoelectronic? Isoelectronic species are groups of atoms and ions which have same electronic configuration. The bigger the nuclear charge, the stronger the attraction of nucleus toward the remaining electrons, thus the smaller the species. Okay, nanti kita tengok contoh. Kalau awak tak faham ayat yang kedua tu. Okay. Contohnya, sodium, magnesium, aluminium dan silikon. Okay, sekarang ni dia dah jadi ion, bercas positif. Kalau dia dari segi atom, berapa proton number dia? Dekat sini? 11 proton number. Magnesium 12 proton number. Aluminium 13. Silikon 14. Kalau kita buat dia punya valence electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Yang ni 3s2. Yang ni 3s2, 3p1. Yang ni 3s2, 3p2. Tapi bila keempat-empat spesies ni dia dah jadi cation, what can we say about the number of electron? Sama. Sebab kita dah buang dia punya valence electron. Okay. Jadi number of electron dia sama. So kita punya electronic configuration for all these 4 ions semuanya 1s2, 2s2, 2p6. Sodium kita buang daripada 3s1. Magnesium kita buang daripada 3s2. Aluminium kita buang daripada 3s2, 3p1.
Silikon kita buang daripada 3s2 3p2. Ni semua kita dah buang. In order to achieve octet stability. So bila kita dah buang elektron, bilangan elektron yang tinggal semua sama and the electronic configuration pun sama. So kita katakan these 4 ions have the same electronic configuration atau istilah dia sebagai isoelectronic. Okey. Fahamkan dulu maksud isoelektronik. Boleh faham kelas? Boleh. Boleh Okey. Sekarang ni kita nak tengok daripada segi saiz. Okey. Walaupun bilangan elektron dia sama, tapi proton sama tak? Tak. Proton tak sama. Proton number berubah tak kelas? Tak. Tak berubah. Proton number tak berubah. Proton kedudukan dia dekat mana? Dalam nukleus. Dalam nukleus, dekat nukleus. That's why nuclear charge dia become from sodium plus until Si4 plus, nuclear charge lebih besar. Okay. When proton number increase, effective nuclear charge increase. Yang kita guna istilah ZEFF tadi. So attraction between nucleus and remaining electrons stronger. Therefore, the ionic radii decrease. Okay, boleh relate tak kelas? So, size dia yang paling besar. Siapa? Yang paling besar. Ionic radius sodium plus lebih besar daripada magnesium 2 plus. Lebih besar daripada Al3 plus. Lebih besar daripada Si4 plus. Am I right? Yes. Yes. Okay. Boleh faham kelas? So, ada term of isoelectronic species dekat sini. Okay? Okay, ada soalan tak? Tak ada. Tak ada? Boleh teruskan? Boleh. Boleh. Okay. Sekarang ni kita akan tengok isoelectronic untuk anion pula. Okay. Still pada period 3. Tadi pun period 3 juga kelas. Yang ni pun period 3 tapi kita buang. Yang pada energy level 3 ni, semua kita buang. Yang tinggal 1s2, 2s2, 2p6. Sekarang ni, bermula dengan phosphorus sebab dia lagi prefer untuk accept elektron. Jadi dia accept elektron di dalam 3p orbital. Asalnya dia punya elektron dia 15 and then dia dah jadi 18. Semua dah 18. Because phosphorus accept berapa? Berapa elektron? 3. Sulfur accept 2. Chlorine accept 1. At the end, the electronic configuration untuk tiga-tiga spesies ni sama. So, P3 minus, S2 minus, Cl minus. Nama dia adalah isoelectronic species. When proton number increase, effective nuclear charge increase. Sama macam tadi. Attraction between nucleus and remaining electron stronger, therefore ionic radius decrease. So dia punya trend, chlorine lebih kecil daripada S2 minus. Chloride ion lebih kecil daripada S2 minus. Lebih kecil daripada P3 minus. Okey. Jelas? Jelas. Okey. Ini dari segi period 2 and period 3. Awak tengok period 2 N3 minus lebih besar daripada O2 minus, lebih besar daripada F minus. Lebih besar daripada Na plus, lebih besar daripada Mg2 plus, lebih besar daripada Al3 plus. Ini semuanya adalah anion. Ini semuanya adalah cation. Okey. Kalau period 2 dengan period 3, N dia berbeza tak? Bila? Okay. Kalau dari segi electronic configuration, N dia berbeza. Tapi bila dia dah jadi isoelectronic species, total elektron dia sama. Semua ni 10 elektron. Walaupun dia period 3, period 2, tapi dia dah accept elektron. Dia period 3, dia dah lost elektron. At the end, dia punya bilangan elektron dia sama. Tapi when the proton number increase, effective nuclear charge increase. Attraction between nucleus and the remaining electron become stronger. So bila attraction sangat kuat, size dia mengecil.
So bila saiz kecil, dapatlah trend yang macam ni. Okay? Okay, nampak tak kelas? Nampak. Okay. Nanti your turn untuk explain. Saya nak presentation daripada awak semua. Okay? So please take note apa term yang saya guna ni. Give the electronic configuration of these ions and indicate which one are isoelectronic. Okay, siapa? Kita tengok, kita panggil lah. Okay, yang bertuah ni adalah Anna Suha. Kan Adi dah kena tadi. Anna Suha? Anna Suha? Ya, madam. Okay, Anna Suha. Yang pertama, give electronic configuration of ions. And indicate yang mana isoelectronic. Dia dah bagi dah. Kalsium 20. Potassium 19, oksigen 8. Okay, cuba sebut. Mulakan dengan electronic configuration untuk atom dulu. Kalsium, macam mana kalsium? 1s2. 1s2. 2s2. 2s2. 2p6. Okay. 3s2. 3p6. 4s2. 4s2. Okay, how about calcium? Potassium. Potassium, sorry. 1s2. 1s2. 2s2. Sekejap. Tak boleh tulis tadi. Okay, sebut Anna Suha. 1s2. 2s2. 1s2. 2s2. 2p6. 2p6. 3s2. 3s2. 3p6. 4s1. 3p6. 4s1. Okay, how about oxygen? 1s2. 1s2. 2s2. 2s2. 2p4. 2p4. Okay, sekarang ni ion pula. Kita kena mulakan dengan atom dulu baru kita boleh buat dia punya ion. Ca2+. Maksudnya apa Nasuha? Ana? Remove electron. Daripada orbital mana? 4s2. Okay, so kita akan buang 2 elektron. How about potassium? Remove 1 electron from 4s1. Okay, good. How about O2 minus? Receive 2 electron, 2p4. So dia akan jadi? 2p6. 2p6. Okay, soalan seterusnya. Which one are isoelectronic? Calcium and potassium. Yes, calcium and potassium. Okay Ana, saya nak tanya juga. Siapa yang punya saiz yang lebih besar? Ca2 plus or K plus? Tengok dia punya proton number. Yang mana lebih besar? Ca. Ca proton number besar. Jadi kalau proton number besar, nuclear charge lebih? Besar. Besar. Bila nuclear charge besar, attraction? Attraction besar. Attraction stronger. Stronger. Istilah tu mesti betul lah. Attraction become stronger. So when attraction stronger, size become? Size become weaker. Size weaker? Attraction stronger. Size become? Size become smaller. Yeah. So siapa smaller? Ca2 plus or K plus? K plus. Is it K plus is smaller? Tadi awak kata proton number Ca2 plus is smaller. Smaller because dia punya effective nuclear charge dia lebih kuat. Okay. Untuk isoelectronic species, kita akan tengok effective nuclear charge. That's why kita akan compare proton number. Kita tak tengok dah bilangan elektron sebab bilangan elektron memang akan sama lah. Dia orang kan isoelectronic. Boleh faham kelas? Boleh. Okay, very good. Okay. Madam, kita akan tengok apa tadi? Proton number. Untuk isoelectronic point, kita akan tengok proton number. The ionic size decrease across a period but increase significantly from cation to anion. Macam kita dah tengok tadi. Faham kan ayat ni kan? Do you understand this word?
This statement. Maksud dia, across period, saiz akan mengecil daripada cation. Lithium plus sampai Ca4 plus. Tapi dia akan meningkat balik daripada anion. Ni ayat dia tadi. But increases significantly from cation to anion. Kalau ikutkan atom, makin lama makin kecil. Tapi dalam keadaan ion, kecil tapi increase. Sangat jelas dia punya perbezaan. Antara C4 plus dengan N3 minus, sangat besar perbezaan dia. Ini lebih besar. Kenapa dia dalam keadaan anion? Itulah maksud ayat tadi. Okay. They are isoelectronic from Na plus to Si4 plus with same electronic configuration. Moving from Na plus to Si4 plus, number of proton increase, effective nuclear charge increase. Ini yang ulangan sahaja ni. Ulang balik dalam proper sentence. Awak boleh tengok dalam lecture note awak. Okay. Okay, sekarang ni daripada Si4 plus to P3 minus, dia punya great jump. Maksudnya daripada Si4 plus, kecil kan? Tiba-tiba sangat besar perbezaan dia. P3 minus sangat besar size dia compared to Si4 plus because P3 minus electron are added to 3p. Si4 plus tadi, 3p orbital dia ada lagi tak? 3p orbital dalam Si4 plus ada lagi tak? Tak ada. 3p orbital still ada tapi elektron dah tak ada. Okay? 3p orbital ada tapi elektron dah tak ada. Sebab dia dah buang. Tapi P3 minus, 3p dia ada dan ada tambahan elektron. Okay? Sebab itulah kita punya size lebih besar. The completely filled inner orbital electron have effectively shielded out. Ni yang kita bincang tadi. Sama je. Okay? From P3 minus to Cl minus, they are isoelectronic. Kita tengok proton number. Tengok proton number dia and then kita compare dia punya effective nuclear charge. And then samalah macam tadi. Kita compare dia punya attraction between nucleus and electron. Okay. Saya rasa tak nak sambung lagi kot. Ikutkan saya nak habiskan je ni tapi tengok masa pun dah nak pukul 4 dah. Ada soalan tak kelas? Ke nak sambung lagi? Nak sambung lagi ke nak stop? Saya nak tanya. Nak tanya. Okey, boleh nak tanya. Nak tanya apa? Berkenaan soalan kalsium 2 plus dengan K plus. Tadi macam ni nak tentukan saiz dia tu sebenarnya? This one? Okey, ingat ingat. Masukkan dalam short note awak. Bila isoelectronic species, kita akan tengok proton number. Tengok apa? Proton number. Kita akan tengok proton number. Kenapa kita nak tengok proton number? Kita nak bezakan effective nuclear charge. Lagi besar proton number, effective nuclear charge lebih besar. Bila effective nuclear charge lebih besar, attraction between nucleus and remaining electron become stronger. So bila stronger, size become Smaller. Macam tu je. Tak kisahlah dia anion ataupun cation. Kita tengok dia punya proton number because we want to compare the effective nuclear charge. Okay, jelas So kalsium tu smaller dari potassium ke? Kalau dari segi atom, yang kita bincang ni dari segi ion, cation. Ca2 plus lebih kecil berbanding dengan K plus. Okay? Okay, yes. Ada soalan lain? Madam. Yes. Yang ISO ni dia boleh tanya pasal transition element ke? Tak ada. Transition element dia lain. Transition element dia boleh ada more than one oxidation number. Dia boleh lose 1 electron, dia boleh remove 2 electron, dia boleh remove 3 electron. So dia tak tetap. Okay, dia hanya pada main group saja. Group 1, group 2, group 13 sampai group 17. Okay? Ada lagi soalan? Ini ada question you want to ask? Tak ada? Are you sure? Tak ada.
Tak ada. Okay. Next class kita akan tengok tentang ionization energy. So saya nak awak baca dulu supaya senang untuk awak faham ya. Senang awak faham dan untuk awak prepare untuk presentation nanti. Okay. Alright. So betul ni tak ada soalan? Tak ada. Tak ada. Sangat jelas Sangat jelas. Sangat jelas. Okay, so kalau sangat jelas, boleh teruskan menjawab soalan tutorial. But if you boleh baca untuk ionization energy tau, boleh baca dulu. Kalau boleh dah siap soalan tutorial, boleh continue terus untuk jawab soalan seterusnya. Okay? Okay, so kalau tak ada soalan, I think we stop here. Okay, no more question Tak ada soalan dah? Tak ada. Tak ada. So kita jumpa balik hari apa? Hari Rabu. Kita akan bincang, kita akan sambung ionization energy dan bincang tutorial pula. Okay? Okay, thank you class. Thank you, madam. 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 Sama-sama. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam. Madam. Yes. Lela, kenapa? Tadi kan madam ada ajar yang MG, K dengan CA tu kan? Mula-mula kena bandingkan Mg dengan potassium dengan kalsium Yang mana ni? Ionic or atomic? Ni atom. Atom yang mana tu? Atomic size. Sekejap This one? Okay. Mula-mula bandingkan antara Mg dengan kalsium dengan potassium dengan kalsium. Yes, betul. Lepas tu bandingkan potassium dengan kalsium je. Ya, betul. Kenapa? Sebab kita tengok persamaan dan perbezaan. Magnesium, dia seorang je 3S. Potasium dengan kalsium dua-dua 4S. Maksudnya ada perbezaan antara magnesium dengan dua beradik ni. Faham tak? Oh. Okay, so kita pecahkanlah dulu kumpulan dia. Now first kita compare magnesium dengan dua beradik ni. Lepas tu baru kita compare dua beradik ni kenapa dia punya tak sama. Oh, ini 4S1, ini 4S2. 4S1 dia punya effective nuclear charge lebih kecil ke lebih besar? Lebih kecil. Kecil berbanding dengan 4S2. So attraction dia lebih lemah ke lebih kuat? Lebih attraction kalau lebih kecil lebih kuat. Yang mana lebih kuat? CA atau 4S1. 4S1 lebih kuat. Are you sure 4S1 lebih kuat? Sabar madam. Elektron. Mana lebih kuat? 4S2. Proton number lebih 4S2 lah lebih kuat. Dia punya effective nuclear charge lebih tinggi. Okay? Tapi kan madam. Kan 3S2 tu kan dia tengok kalau elektron 4S2 kan belakang dia elektron valence dia 2 kan. Kenapa nak dengan kalsium sekali? Potasium tu sekali. Macam mana tak faham maksud awak? Macam mana? Magnesium dengan kalau kenapa? Elektron valence magnesium kan 2 kan? Ya, okay. 3S2 kalau kalsium dia 4S2. Ya, jadi betul. boleh bandingkan. Boleh? Tapi potasium kan tak boleh nak bandingkan dengan magnesium. Potasium, okay sebab itulah cara nak explain tu. Boleh juga kalau awak nak cerita, kalau awak explain macam mana cara pun, still magnesium yang paling kecil, betul tak? Betul. Okay, so let's say awak kata magnesium dengan kalsium, magnesium lebih kecil because dia punya effect kalsium ni lebih tinggi berbanding magnesium. Okay, and then awak cerita pula tentang potasium. Potasium dengan kalsium same period. Tapi bla bla bla. Faham tak? Oh, jadi dia boleh bandingkan salah satu je. Boleh. Oh. Saya tunjuk tu untuk memudahkan. Kalau awak nak cerita cara tadi pun tak ada masalah. Still point yang sama juga. Okay? Faham. Okay, ada lagi soalan lain? Tak ada. Tak ada dah? Okay. Thank you, madam. Okay. Syahrul, are you here?
Ada. Sekejap. Saya Terima ingatkan kasih awak madam.